Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zukni dalam Dunia 11 pagi. Arab Saudi mengumumkan jumlah jemaah haji yang bakal menunaikan ibadah itu tahun ini kembali seperti sebelum pandemik COVID-19. Menteri Haji dan Umrah Taufik Al-Rabiah berkata tiada had umur juga ditetapkan untuk menunaikan rukun Islam kelima itu musim ini. Pada tahun 2019, kira-kira 2.5 juta orang menunaikan haji. Riyadh kemudian menghadkan secara drastik jumlah jemaah haji pada tahun 2020 dan 2021 bagi mengekang penularan COVID-19 sebelum kembali menerima hampir 900,000 jemaah pada 2022. Arab Saudi turut menetapkan hanya jemaah haji berusia 65 tahun ke bawah dan telah menerima vaksin dibenar menunaikan ibadah itu. Langkah China membuka kembali pintu sempadan menyaksikan pasaran mata wang dan saham China mengukuh pada Isnin. Tindakan para pelabur itu dijangka menggiatkan semula ekonomi bernilai 17 trilion yang mengalami pertumbuhan terendah dalam hampir setengah abad. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan di UBS, Ralph Hammer, dalam persidangan tahunan Greater China Bank Switzerland berpendapat penamatan dasar COVID-19 SIFA akan memberi kesan positif yang besar terhadap perbelanjaan domestik. Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida dan Presiden Perancis Emmanuel Macron berikrar lebih banyak kerjasama keselamatan di Asia Pasifik. Ini memandangkan wujud percubaan unilateral untuk mengubah status quo di Laut Cina Selatan dan Timur secara paksa, sekaligus meningkatkan ketegangan di kawasan berkenaan. Kishida memberitahu Perancis ialah rakan kongsi utama untuk merealisasikan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Selain itu, katanya Tokyo akan terus menyokong Ukraine depan dengan pencerobohan Rusia, termasuk meneruskan dan mengukuhkan sekatan ketat terhadap Moskow. Perancis merupakan negara pertama yang dilawat Kishida sejak memegang jawatan pada Oktober 2021 sebelum berkunjung ke Itali, Britain, Kanada dan Amerika Syarikat. Jepun menyandang semula jawatan pengerusi bagi G7 tahun ini dan sidang kemuncak pemimpin kumpulan itu akan diadakan di Hiroshima pada Mei. Taufan Ian dan banjir di Amerika Syarikat dan bantuan banjir kepada Australia menjadikan 2022 sebagai salah satu tahun paling mahal dalam rekod bencana alam, sekaligus memberi amaran bahawa perubahan iklim berpotensi menyebabkan berlakunya cuaca ekstrim. Menurut syarikat insurans terbesar di dunia Munich Re, kerugian akibat bencana alam pada tahun lepas mencecah hampir $120 bilion, sama seperti tahun 2021. Amerika Syarikat menyumbang sebahagian besar kerugian dengan taufan Ian yang melanda Florida pada September, iaitu sebanyak $100 bilion. Syarikat insuran dalam beberapa kes telah menaikkan kadar charge akibat peningkatan kemungkinan bencana, sementara beberapa lagi berhenti menyediakan perlindungan sedemikian. Sukan Bola Sepak Piala Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF 2022. Vietnam melangkah ke perlawanan akhir selepas menewaskan Indonesia 2-0 dalam perlawanan separuh akhir kedua di Stadium Nasional Maidin Hanoi malam tadi. Dua gol skuad Golden Star Warrior itu dijaringkan penyerang Nguyen Tian Lin pada minit ke-30 dan minit ke-47. Dalam aksi separuh akhir pertama di Jakarta Jumaat lepas, Vietnam sekadar seri tanpa jaringan. Malam ini berlangsung satu lagi separuh akhir kedua antara Malaysia dengan Thailand di Stadium Thammasat. Ketua Jurulatih Harimau Melaya Kim Panggun berkata anak-anak buahnya sudah bersedia dari segi mental dan fizikal, namun menggesa para pemain sentiasa fokus dan peka dengan kemampuan skuad Gajah Perang, terutama ketika beraksi di gelanggang mereka. Panggun turut mengakui menjuarai Piala AFF menjadi sasaran penting beliau bersama skuad Harimau Melaya. Berbekalkan satu gol, Malaysia hanya memerlukan keputusan seri dengan Thailand untuk mengesahkan slot ke peringkat akhir. Sementara itu, pengendali Thailand Alexander Paul King percaya pasukannya mampu mengubah kedudukan dalam perlawanan malam ini. Meskipun menjangkakan Malaysia dengan kelebihan satu gol tampil lebih garang, beliau yakin kelebihan beraksi di hadapan penyokong sendiri mendorong pemainnya melaksanakan misi mempertahankan kejuaraan yang dimenangi dalam edisi lalu. Sekian berita yang disunting oleh Nisrin Muhammad Noh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan.